Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Okey, cikgu mengucapkan terima kasih kerana masuk kelas awal atau tepat pada masa ya. Dan Google Classroom anda hari ini baru akan update dengan kerja-kerja khusus seperti tonton video yang minggu lepas cikgu sebut tau. Jadi minta tolong ya, dan minta tolong semua supaya peka kepada Google Classroom dan jawab. Besok cikgu akan buat analisis ya, cikgu akan tunjukkan anda semua sekali lagi. Jadi mengenai Google Classroom murid-murid semua. Dan cikgu juga ingin mengucapkan sekali lagi ya, bukan mengucapkan lah, mengulang lagi sekali lagi perkara yang penting ya, berkenaan dengan respons. Respons iso ni menandakan funding lah. Ya, cikgu faham ada antara kamu mungkin menghadapi masalah internet. Jadi tak boleh nak buka mic ke macam-macam isu. Tapi paling tidak kalau ada respon tak, cikgu minta tolonglah supaya kita ada hubungan dua hala ini, komunikasi dua hala bukan hubungan pula. Komunikasi dua hala. Paling teruk sekali, kamu boleh tengok pada skrin cikgu sekarang, buka skrinnya. Angkat tangan lah. Okey. Kalau memang tak boleh lah, kalau memang tak boleh nak jawab apa-apa kan. Okey, dan cikgu akan nampak lah. Dan kalau tidak pun, murid-murid boleh tulis pada chat box lah. Jawapan dia ke, tidak ke, baik ke, macam-macam lagi. Jadi minta tolong ya semua. Okey, kalau cikgu tanya kamu, kalau boleh bagi respon lah sebab untuk mengetahui perkembangan anda semua. Jadi hari ini kita akan sambung lah berkenaan dengan eksperimen. Cikgu, eksperimen lagi ke? Ya, eksperimen lagi. Tapi kita hari ini bukan fokus kepada menulis eksperimen lah. Kita lebih kepada memahami kenapa kita perlu ada eksperimen ini. Jadi murid-murid, mungkin anda akan tertanya, kalau anda tengok pada skrin ataupun buku teks muka surat 240. Cikgu ulang, buku teks 240. Cikgu, apa sebenarnya alat ini? Apa yang saya perlu faham dengan alat ini? Kalau anda tak tahu, cikgu berikan anda masa sekarang dalam seminit, tengok muka surat 240 ya. Tengok 240 ni, tengok alat dia ni. Sekali lagi. Okey, murid-murid. Tengok pada gambar raja itu sekarang. Mungkin anda akan cakap, cikgu, kenapa saya nak belajar eksperimen ini? Okey, jadi kita berada pada bab 11. Bab 11, daya dan pecutan ya. Pecutan. Jadi kita fokus pada satu perkataan ya, pecutan. Maksud, semua pecutan. Apa maksud pecutan? Seperti cikgu yang cakap dalam kelas minggu lepas ya, pecutan. Iaitu laju. Ataupun kalau nak kata hak laju pun boleh, nilai sama, tapi maksud lain. Okey, maksud dia lain. Hak laju ada arah. Laju dia tak ada arah. Okey, yang kata sutu tu hak laju dia ada arah. 它是有方向的. Maksudnya ada nilai positif negatif. Okey? Laju dia lain apa? Laju pun ada positif negatif, tapi dia mewakili laju itu positif negatif, maksud dia sama ada kamu nak menyatakan laju itu makin bertambah ataupun laju itu makin berkurang. Jadi mungkin anda tertanya, cikgu apa itu pecutan lagi? Pecutan bermaksud kalau anda pernah memandu kereta, tengok ayah semua, memandu kereta di atas jalan raya. Okey? Murid-murid, kalau anda tengok pada hal laju kereta ayah, apabila berada di highway, apa yang murid-murid anda semua perasan? Apa yang kamu semua perasan? Kalau kamu berada dalam kereta ayah kamu yang memandu kereta. Murid-murid, siapa boleh respon? Kalau kamu berada dalam kereta ayah, kamu naik kereta ayah kan? Ayah kereta ayah, mula dan akhir dan ke highway. Apa yang kamu rasa kereta itu? Sekali lagi, kalau kamu pernah duduk dan tengok pada speed meter, cikgu apa itu speed meter kereta? Kamu boleh tengok pada screen ya. Okey? Aku tahu semua penat tahu, tapi yang penting
penting kita belajar lah. Kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, ini antara speed meter yang kamu boleh nampak di kereta. km per h. Maksudnya setiap jam bergerak berapa kilometer. Apa yang kamu perasan? Apa yang anda perasan? Siapa nak jawab? Ya, murid-murid. Boleh tak cikgu tanya juga? Kalau cikgu nak sebut nama ya. Boleh tak cikgu tanya Chong Jaling dulu. Chong Jaling. Biasa jawab betul lah kan. Cikgu cari direct. Chong Jaling. Apa yang kamu rasa untuk kereta ayah kamu pada speed meter dia? Apa yang berlaku? Bertambah ke berkurang? Bertambah atau berkurang? Murid-murid, siapa nak tolong Jaling? Okey, cikgu tulis pada chat box ya. Terima kasih pada Putra Nasim. Terima kasih pada speed meter dalam kereta ayah yang memandu dalam di highway, di lebuh raya. Kita biasanya akan nampak nilai bertambah. Dari kita kereta pegun, kalau kereta pegun ya, 0 km per jam bertambah ke contoh 120 km per jam. Itu adalah standard lah. Itu 从0到120. Kamu nampak kereta itu makin laju. Kek Long, betul ke tak Kek Long? Kek Long. Pei Wen, ada tak? Kek Long dan Pei Wen, ada tak? Kek Long, ada kan? Pei Wen, betul kan? Kalau kamu naik kereta ayah di highway, dia akan makin bertambah. 它的那个速度如果在高速公路是会一直增加的，有些会去到200那是夸张lah. Kalau sampai 200 itu memang sangat bahaya. Siapa nak tolong? Pei Wen. Pei Wen, tak nampak ke? Maksudnya tak perasan ke speed meter ayah itu naik? 你们有没有注意到说父亲的那个速度是跟着增加的？有没有注意到？ Ada ke tak ada? Ataupun cikgu seorang yang syok sendiri bercakap ni? Ada kan? Terima kasih Putra Nashim tadi ya. Sebab cikgu dah takut ni. Petang ni biasanya semua mengantuk. Cikgu faham? Potong tak? 没办法，也是上课嘛。 Jadi, kalau anda tengok kereta kita itu bertambah laju. Sutu tenjam. Jadi, ada ke tak apa-apa yang kita boleh sebenarnya mengukur pecutan itu berlaku, mengukur. 这样子有什么试验我们能证明说加速是存在的，加速是存在的。Chu Hui, boleh faham ke tak Chu Hui? Ian Nadura, boleh faham tak? Ian Nadura, ada tak? Boleh faham? Jadi, okay, thank you Sebab cikgu nak kau faham ya, ini benda berlaku dan kita sekarang perlu ada sesuatu bukti. Sains bergantung kepada bukti. Jadi, cikgu tak nak kamu kata, okay, kita dah naik laju, jadi kita tak boleh nak buktikannya. Jadi, untuk sains, kita boleh buktikannya. Jadi, buka pada skrin kamu sekarang, muka surah 240 buku teks. Cikgu sekarang nak kamu tengok skrin kamu sekarang ya. Skrin, ya, cikgu sekarang kongsikan buku sains proses skill Sekali lagi terima kasih kepada buku sains proses skill sebab mereka berkongsi dengan buku mereka ni. Jadi kalau anda tengok, ini antara eksperimen yang kita boleh buat tau. Nampak lain sikit tapi konsep dia tetap sama. Murid-murid, untuk menguji pecutan di dalam makmal, 我们怎么样证明说加速存在的? Jadi kita akan gunakan eksperimen ini paling penting menggunakan jangka masa detik. Kita telah tunjukkan gambar ataupun video pada minggu lepas
Kalau anda ingat lagi, jangka masa detik ya, cikgu nak tunjukkan sekali lagi. Dia macam ni. Cikgu nanti akan share semula benda ini ya. Jadi, cikgu tunjukkan pada skrin ni sekarang. Cikgu bukan nak main video ini dia. Jangka masa detik yang biru ini. Design dia ada pelbagai. Ada design 有很多种的。最重要是什么？最重要 dia punya benda kat dalam ni. Ada satu benda kat dalam dia akan bergerak dan sentiasa tekan. 它的里面有一个东西是一直按下去的。OK？ Frequency untuk detik itu jatuh ke atas kertas itu adalah 20 kali setiap saat. 意思说每一秒它有24下去。Memang sangat laju. Okey, setiap saat 20. Itu yang standard lah. Dia bergantung kepada apa yang kamu beli. Jadi dalam jangka masa detik ini, maksud dia kita akan sambungkan dengan pita detik. 我们会将这个jangka masa detik 粘上一张白色的纸。Okey, jadi sekarang apa yang akan berlaku kalau kereta itu ataupun model kereta itu bergerak? 如果有一个交通工具， kalau kita tengok yang pengangkutan kereta itu diwakili oleh troli, biasanya troli lah, tengok troli ya. Ini troli. Jadi apabila troli itu bergerak, dia akan tarik pita detik. 还拉着那一个白色的那一个表走。 Jadi apabila kertas itu digerak, benda itu dia akan detik. Dia akan jatuh, letakkan detik di atas dia. Bukan detik, jatuh, letakkan titik silap. Titik. Titik. Jadi apa maksud detik dan apa bezanya dengan titik puyang? Titik. Satu titik itu ikat tian, kita titik. Detik lain. Jarak antara dua titik sekarang kita dah panggil satu detik. 两个点那个我们就叫做一个 detik 的意思。 Jadi kalau kita troli ini bergerak ke bawah, pita detik akan ditarik, jangka masa detik itu akan letakkan titik di atas dia. Kalau anda tengok buku teks pun sama. Buku teks muka surat 240. Okey? Kalau anda tengok gambar raja ini, murid-murid. Okey? Kalau anda tengok pada gambar raja itu sekarang, kamu akan nampak pemberat. Betul ke tak murid-murid? Betul ke tidak? Boleh ke tak cikgu dapat respon daripada sesiapa di sini? Ataupun cikgu nak sebut nama juga. Petang ni semua macam nak mengantuk Syazah, boleh faham tak Syazah? Syazah? Yo Kenyau. Kenyau ada tak Kenyau? 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 Ada tak? Okey, tak apa. Kita sambung Jadi, kenapa dia gunakan pemberat dan juga pita detik? Kita semua faham kita ada graviti. 我们有地心引力嘛. Jadi, apabila pemberat ini jatuh ke bawah, pemberat ini dia ikat pada pita detik. Jadi, pita detik akan ikut ditarik ke bawah. Maka jangka masa detik akan jatuhkan titik di atas pita detik. Jadi, macam mana kita nak kaji dan confirm ada kewujudan pecutan tersebut? 也就是说地心引力能加速 gravity boleh menambahkan laju jatuh satu pemberat. Jadi, tengok pada skrin kamu sekarang, antara benda penting cikgu buka benda lain Jadi, cikgu pun nak lompat point dia penting sekarang. Jadi, antara yang kamu boleh tengok pada skrin kamu sekarang adalah, tengok cikgu pun memang tak nak buang masa sebab benda ini cikgu nak fast forward dulu. Kalau untuk troli kalau troli ataupun kereta mainan dia jatuh, kalau dia tak ada pecutan, 如果它是没有加速的, maka kamu akan dapat pita detik dengan bilangan detik 这边里面有很多点吗? Bilangan detik yang sama. Okey? Panjang pun pada panjang ataupun kita panggil panjang pita detik yang sama. Sorry panjang pita detik yang sama.
bilangan detik sama dan panjang pita detik pun sama. Maksudnya dia sekarang, dia punya had laju adalah seragam. 为什么呢？它的那个速度是一样的呢？因为它里面的点是一样的。Dalam itu detik itu sama. Detik sama. Jadi masa yang diambil adalah sama. 意思说，那每一个距离 semua jarak ini adalah ataupun panjang ini adalah sama dengan menggunakan masa yang sama. Jadi kita pun panggil ini had laju yang seragam. 意思这个速度是一样的。Tetapi kalau anda tengok pada B, Cikgu makin panjang. Tapi kalau kamu tengok bilangan detik dia. 我们先看算几个点先 titik dulu. Cikgu, apa beza detik dan titik sabar? Tapi kalau kamu kira sekarang, titik dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ya. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kamu akan nampak setiap satu ini ada 11 titik. 你会注意到每一个这边有11个点。Jadi maksud dia sekarang masa untuk setiap panjang pita detik itu sama. 它的时间是一样的。但是长度不一样。Kalau panjang berbeza, maksud dia had laju hujung akhir. Depan ni kita panggil had laju awal adalah berbeza. Mana satu yang had laju dia lebih tinggi ataupun kita panggil lebih cepat. 如果我给你选择的话，从左边到右边的话，哪一边的速度是最快的？ Mana satu yang paling laju? Kiri ataupun kanan? Siapa nak jawab soalan ini? Kiri ke kanan? Murid-murid, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Tak apa, Kishore. Boleh je, Kishore. Evelyn ada Evelyn? Boleh jawab tak Evelyn? Ada tak Evelyn? 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 Li Jianyi ada Li Jianyi? Li Jianyi? Jianyi? Nak tanya Jianyi ya, cikgu tak tanya saja. Kiri ataupun kanan di B ni，在 B 这边吗？左边这个还有右边这个，哪一个的速度是最快的？ Mana satu had laju dia paling tinggi ataupun paling cepat? Kamu akan pilih kiri ke kanan? 左边还是选右边？Jianyi? Salah. Jawapan dia kanan. 因为它走的距离比较远嘛，在同样的时间 masa yang sama, jarak dia lebih panjang, maka had laju dia pun lebih tinggi. Cikgu, apa maksud dia? Okey. Kalau cikgu bagi kamu dua pilihan lah, murid-murid. Mungkin anda tertanya apa maksud dia kan? Okey, macam ni lah. Murid-murid, okey, cikgu pun tak nak buang masa ya. Tengok pada skrin hari ni, kita tengok skrin dulu sebab cikgu nak terangkan konsep ya. Cikgu bagi kamu dua had laju. Had laju A. Okey. Dia bergerak dalam 1 meter untuk 1 saat. Had laju B. Dia bergerak 10 meter untuk 1 saat. Mana satu lebih laju，哪一个是比较快的，我们就做点最基本的那个算术咯。1米除以1秒。1 meter 1 saat. Maksudnya kita dapat 1 meter per saat. Manakala B kita akan dapat 10 bagi 1 10 meter per saat. Nampak ke tak? Nampak ke tak? 1 dan 1 lagi 10. Yang penting sekarang kamu akan nampak jarak di B adalah lebih panjang. 它的速度就会跟着
增加，因为它走的速度走的距离比较远嘛，同样的时间，masa yang sama, jarak berbeza, itu yang had laju dia berbeza ya, perlu faham ya. Jadi kalau anda tengok di sini, kalau cikgu pun tak nak buang masa ya. Kalau anda tengok pada skrin sekarang, kamu akan nampak had laju sebenarnya bertambah. 建议我希望你真的是明白呀。Sekali lagi, had laju pada kanan ini yang paling tinggi berbanding dengan kiri. 就是说速度是越来越快。Jadi apa yang sedang berlaku untuk pencarian ini, maka kita boleh tahu had laju dia bertambah. Inilah kita panggil pecutan. 华语叫加速。Okey? Had laju bertambah. Jadi, kalau anda tengok pada buku teks pemberat ini, dia jatuh, maka kita menjangkakan ketika kita dapat pita detik ini, okey, kamu akan nampak, kalau ini pita detik panjang ini, kamu akan nampak dia bermula dengan titik yang sangat rapat dan makin jauh. Okey? Kalau anda tengok pada skrin cikgu ulang pita detik itu akan berbentuk lebih kurang seperti yang cikgu tunjuk di sini Kamu akan nampak titik itu makin jauh jarak dia. 为什么会越来越远？它的意思讲说有加速的存在， dia akan bertambah had laju. Betul boleh faham ke tak? Putra Nasim, betul boleh faham ke tak? Cikgu pun tengah takut sebenarnya. Konsep ini sebenarnya susah nak difahamkan Tan Ensung, boleh faham tak Ensung? Betul? Putra Nasim, boleh faham Putra Nasim? Angkat tangan masih faham? Ataupun ada soalan? Putra? Putra Nasim? Boleh faham ya? Dan kalau kita dapat pita detik yang seperti yang tunjuk pada skrin ini. Kalau kamu gunting setiap 11 titik itu, kita panggil 10 detik sebenarnya. 11 titik, 10 detik lah. Itu bermaksud depan had laju dia tinggi. Depan ni had laju awal tinggi. Belakang had laju akhir menjadi kurang. OK， 也就是说之前的速度比较快，然后尾端就变慢。Jadi maksud dia sekarang cepat menjadi perlahan. Kamu boleh bayangkan kalau kereta ayah kamu, 如果你爸爸踩 brake 的话，驾车的时候踩 brake， kamu akan nampak contoh kereta di 80, tekan brake 80 menjadi kosong. 从80 km per jam 去到0的意思， pergi ke kosong ataupun pergi ke 40. Kurang laju, 减速. Itulah kita panggil nyapecut. Had laju berkurang dan kita panggil nyapecut, 减速. Okey, 减速. Inilah yang kita boleh buat di dalam makmal di mana kita menggunakan pita detik. Pita detik. Apabila pita detik dia ditarik, yang kita punya jangka masa detik itu akan bergerak. Kalau cikgu tunjukkan sekali lagi supaya anda faham ya. Tengok pada skrin cikgu tahu hari ini cikgu guna skrin banyak ya. Data makan banyak tetapi perlu tengok juga ya. Jadi cikgu tunjukkan sekejap je. Kamu memang perlu tengok sampai anda faham ya. Jadi kalau anda tengok sekali lagi. Minggu lepas dah tunjuk ya. Jadi cikgu tunjukkan sekali lagi. Okey. Kalau anda tengok di sini murid-murid. Hai semua, kali ini kita nak buat eksperimen okey, data dipasang. So untuk kalau tak macam mana nak gunakan?
Jadi kamu pun dah dengar ada bunyi, itulah bunyi jangka masa detik itu dia letakkan titik di atas pita detik. OK， 它将那一个点打在那一个白色的纸条上，纸条 pita detik. Jadi dan apabila dia turun, dia gerak ke bawah, maka pita detik itu ditarik, banyaklah titik. Itu yang kita akan kumpulkan, 我们会收集 dan kita akan buat kaji sama ada benda itu mengalami pecutan, nya pecutan ataupun tidak pecut. Seragam. 意思说它没有加速，就是一样罢了。kosong. Pecutan kosong. Dan kamu pun akan cakap, Cikgu, apa itu pecutan kosong? Kalau kamu tanya pecutan kosong itu apa, bagus. Jadi Cikgu pun bagi tahu anda dengan senang je apa itu pecutan kosong. Kalau diberikan had laju awal sama dengan 10 meter per saat. Dan had laju akhir pun sama dengan 10 meter per saat. Bagaimana kamu nak kira pecutan? Jadi pecutan adalah had laju akhir tolak had laju awal bahagi dengan masa. Kalaulah kamu tengah kira 10 saat, selepas 10 saat, 过了10秒后, lepas 10 saat, masih 10. Jadi kita pun tengok 10 tolak 10. Okey. Lepas 10 saat pun 10 kan, bahagi 10, kamu akan dapat kosong. 0 meter per saat ataupun kita gunakan unit 0 meter saat negatif 2. Meter saat negatif 2. 也就是说它没有加速，但是dia tidak bertambah laju tetapi masih ada kelajuan, ada had laju dia. 它的速度是没有增加的，但是它依然是有特定的那个速度维持一段时间, kekal satu masa yang lama. Jadi benda ini Cikgu perlu anda tahu ya. Soalan biasa akan tanya dan kita memang perlu buat eksperimen ini. Kalau tak jadi buat pun, kamu tak jadi balik sekolah pun, Cikgu akan tunjukkan video itu semula, video itu, dan kamu akan catatkan apa yang benda berlaku. Laporan ini nanti kita perlu buatlah. Dan kalau kamu tengok di sini, tengok pita detik ini ya. Okey? Jadi arah gerakan, maksud dia, kalau anda tengok muka 240, maksud dia pita detik pemberat itu dia tarik di sini. Ini pemberat, tempat pemberat. 那个重量有重量的东西在这边, ya, pemberat, dia tarik turun. Jadi kamu akan nampak sebenarnya had laju awal, 右手边是 awal 出的时候, yang belakang had laju akhir 尾端的时候. Jadi kamu nampak had laju dia sebenarnya bertambah. Jadi had laju awal, okey, andai kata ialah 1 cm. Andai kata X2 ia 5 cm. Jadi had laju awal ialah 1 bahagi 0.02. Kenapa 0.02? 为什么 0.02? Nanti ya, ikut tunjukkan kenapa 0.02. Had laju akhir ia 5 bahagi 0.02. Jadi dapatlah berapa? Dapat ini 50 meter per saat. Ini 250 meter per saat. Okey? Dan kamu akan dapat sekarang 50, 250 tolak 50. 我们现在算它加速的时候是250 250 tolak 50. Berapa masa yang dia ambil? 他用了多少时间？你看啊，
这边有几个点？1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 the titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ya? Siapa dia? Oh, silap Jeku tak tukar lagi. Terima kasih. Minta maaf ya, Kishore. Terima kasih. Jeku tak tukar lagi dia punya share screen ya. Silap Jeku ya. Allah, Jeku tak terang dengan muka surat 240 tau. Kalau anda tengok pada muka surat 240 murid-murid, okey? Sekali lagi Jeku tak nak mengelirukan murid-murid dia. Jadi, andai kata kamu dapat satu pita detik macam ni. Jeku pun memang tak nak mengelirukan, Jeku nak sebut semula supaya anda boleh faham pita detik ni. Jangan kata tak tahu tau. Pita detik ini, sekali lagi, setiap titik ini maksud dia, jangka masa detik itu dia letakkan satu kali. Murid-murid akan tanya sekali lagi, apa itu arah gerakan? Arah gerakan maksudnya tempat pemberat ataupun troli. Iso, 从这边开始, dia bermula. Kamu akan nampak, kita nak ambil X1 dan X2, kita pun nampak dah X1, hal laju dia pendek. Hal laju dia bukan pendek lah, hal laju dia kurang. Belakang hal laju dia tinggi. Jarak pendek, jarak panjang. Jadi, ini adalah kita nak kira yang awal. Ini adalah yang akhir. Berapa titik ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan berapa detik? Ini panggil detik kalau kamu tengok. Selang masa ni. Okey? Kalau anda tengok di sini. Okey? Berapa detik? Titik setian. 2个点之间我们叫 detik. Jadi sini kita nampak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey? Juga. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita ada 5 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, betul 6. Dan kalau 6, yang pertama ini kita tak kira. Sebab yang pertama ini kita ambil dia bermula. Jadi kita akan kira sini dari depan, dari kanan sini, apabila dia pergi ke detik kedua, ini baru kira pertama. 这是第一个时间，第二个时间，第三、第四、第五。Berapa masa yang dia ambil sekarang? 5 detik darab dengan 0.02. Setiap detik itu ialah 0.02 saat. Jeku, kenapa 0.02 saat? Sebab dalam jangka masa detik ini, kamu tengok balik. Jangka masa ini, detik ini. Okey? Kalau tak silap dia terangkan di sini ya. Sekejap. Dia nak tunjukkan jangka masa detik ini. Dia tak ada ya. Jangka masa detik. Dia nak tunjukkan jangka masa detik ini kenapa 0.02 ya. Okey? Kalau satu saat, dia boleh letakkan 50 titik. 每一秒它能放50个点的话，有20点的，这个是50点的。Jadi, setiap 2 titik, 1 detik itu, 每2个点，1点2点，比如说去第2点的时候，那个时间是用了多少？比如说第1个点，它用多少的时间？ titik yang seterusnya dia guna berapa masa? Kita kata 1 detik lah. Dia akan guna berapa masa? 1 saat bagi dengan 50. Jadi, dapatlah 0.02 saat. 意思说它每一秒可以打50个点, setiap saat 50 titik. Jadi, setiap selang 2 titik itu, selang masa 2 titik itu, ialah 0.02 saat. Inilah yang kita panggil 1 saat 50 titik dia boleh buat. Anda perlu faham ya. Jadi, kalau anda tengok, dia darab dengan 0.02 saat, dapatlah 0.1 saat. Maksud dia, dari sini, kita ambillah A sampai ke B, dia mengguna masa 0.1 saat. 意思说他用了 0.1 秒的时间. Laju ke tidak? Murid-murid, cepat ke tidak? 0.1 秒, 快还是不快? Siapa boleh jawab? Alia Masyara, boleh jawab tak?
0.1 saat itu pendek masa ke ataupun lama? Dia sangat cepat ke ataupun sangat lambat? 0.1 saat. Ya, siapa? Alia Maisara ada tak? Iya, jadi cikgu tanya 0.1 saat itu boleh bayangkan ke tak? Masa itu pendek ke ataupun lama? Cepat ke ataupun perlahan? Kalau 0.1 saat. Untuk kamu lah, cepat kan? Jadi kamu perlu faham ya. Jadi 0.1 saat ini, 0.1 saat ini dalam mesin itu, tengok muka surat 240 ni, dia telah meletakkan 5 detik. 5 detik, bukan titik, 5 detik. Okey, maksudnya dari titik yang pertama dia boleh letak 6 titik tau. Boleh letak 6 titik dalam 0.1 saat, dalam 5 detik masa. Laju kan? Jadi kita nak kira pecutan dia sekarang. Andai kata yang depan sini ialah 1 cm lah. Kita andai kata yang depan ni dia punya jarak ia 1 cm. Bahagi 0.02 saat. Manakala yang laju X2 itu kita ambil 5 cm bagi dengan 0.02 saat. Jadi dapatlah kiraan yang pertama ini 50 cm per saat. Yang hal laju akhir 250 cm per saat. Daripada kiraan kita pun nampak dia jadi makin laju. Jadi pecutan dia sekarang adalah 250 tolak 50 bahagi jumlah masa dia 0.1. 0.1. Jadi dapatlah 2000 cm per saat ataupun kita panggil 20 meter per saat. Maksudnya setiap saat dia bertambah 20 meter per saat dia kelajuan. Saya tahu mungkin semua orang akan mula tertanya, cikgu apa benda ini kan. Cikgu ulang, paling tidak kamu perlu nampak apa yang pada skrin sekarang ya. Tengok pada skrin kamu sekarang. Kalau kamu diminta buat eksperimen untuk menggunakan pita detik dan jangka masa detik, kamu memang akan lekatkan pita detik itu, guntingkan dia mungkin setiap 10 detik. Setiap 10 detik, maksudnya kalau kamu kira masih ada 11 titik tau. Seikatan, kamu akan gunting. Kalau kamu dapat semua sama panjang, itu panggil had laju seragam. Pecutan kosong. Pecutan kosong bukan maksudnya dia tak bergerak, dia bergerak, laju dia sama. Kalau kamu dapat pergerakan itu macam B ini, ya. Graviti jatuh memang kamu akan dapat sepatutnya macam ni. Jadi kamu nampak bahawa had laju dia makin bertambah, itu panggil pecutan. Kalau kamu dapat yang dari panjang makin pendek, setiap satu itu 10 detik, itu seikatan. Apa yang bermaksud ini? Maksud dia menjadi had laju berkurang menjadi perlahan. 变慢了的意思。明白吗？ Jadi inilah yang kita boleh buat dalam makmal ataupun kalau kamu buat laporan sains, jangan nanti kamu biar je kereta itu troli itu bergerak. Okey, ini troli dia pegang pita itu. Okey, pita dalam jangka masa detik dia tarik. Kamu tengok itu pita detik. Oi, apa maksud titik ini? 那个点代表着什么？我们要讲咯。Kalau kamu tanya macam tu, cikgu akan sangat kecewa. Betul-betul boleh faham ke? Sebab hari ini nampak sangat senyap ini. Cikgu sangat takut ni sebenarnya. Tengok pening ni. Airi Iskandar, boleh ikut tak Airi? Thank you Kishore. Cikgu tahu Kishore boleh faham. Yang lain? Airi, boleh faham tak Airi Iskandar? Okey, Evelyn Cha dah tanya tadi, tak jawab. Jaling mesti ada masalah internet. Chong Kai, boleh faham tak Chong Kai? Kai? Okey, jadi
kita akan masa akan datang kita akan buat eksperimen ni, kita tengoklah. Jadi cikgu pun tak nak buang masa untuk terangkan banyak pada eksperimen ni sebab memang susah, perlu buat baru faham. Cikgu nak kamu balik kepada muka surat 239 pada sang secuknya 239 Jadi kita tahu semua ada kewujudan graviti. Graviti ini boleh menyebabkan benda itu jatuh tau dalam laju yang makin bertambah. Itu yang kita panggil pecutan graviti. Pecutan graviti. Maksudnya kalau dia jatuh dari atas tu, mula pegun. 它开始出是没有动嘛 pegun. Kalau dia jatuh, kalau dia sampai ke lantai tu, laju awal dan laju akhir itu memang jauh lebih tinggi. Jadi kamu perlu tahu ya, semua objek di sekeliling kita 239 nanti sampai Sang Secumen ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Daya graviti menyebabkan sesuatu objek sentiasa jatuh ke bawah. Sesuatu objek seperti buah apple yang jatuh akibat daya graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. Okey? Simbol yang digunakan untuk pecutan graviti ialah G stars ya. G tulis secara serong. Itu gravity. Maksudnya gravitational force. Okey. Jadi kita fahamlah. Sekarang dia akan tarik ke bawah. Jadi apa itu maksudnya jatuh bebas? Okey. Tengok muka surat 241. Sesuatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti saja. Sebagai contoh, sehelai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Okey, objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. 如果我们英文呢，kalau ikut English kita panggil free fall 啦，也就是说，什么叫做跌下来的时候是不被别的因素所影响的。Cikgu nak gunakan bahasa yang betul tak, bahasa Cina yang betul ya, free fall. Tahu ya? Zhi yu luo ti. 自由落体，对。你说什么叫自由落体？ Kalau ikut konsep dia jatuh hanya dipengaruhi graviti tanpa isu ataupun lain lah selain daripada kita panggil geseran udara, rintangan udara. So, 我们除了摩擦之外的东西，我们要拿出这因素lah. Kita perlu keluarkan. Jadi kalau anda tengok pada konsep di sini, kamu akan fikir gambar penerjun udara. Okey? Kalau jatuh bebas, tengok peringkat kedua. Jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum. 在没有空气的环境之下 ，OK， 比如说在真空的情况下，那个所有物体才可以算是自由的下落的。Jadi di dalam kabut vacuum, sehelai bulu ayam dan bola tenis yang dijatuhkan dari tinggian sama akan mendarat pada masa yang sama. Itu yang panggil jatuh bebas. Kalau boleh je nak kamu bulatkan bulu ayam dan juga bola tenis. 学生们, kalau anda tengok 羽毛, bulu ayam dan bola tenis, 球, mana satu yang logiknya kamu fikir dilepaskan pada 100 meter tinggi, mana satu yang akan sentuh lantai dulu? Boleh je aku tanya tak, bulu ayam dan juga bola tenis, mana satu yang akan sentuh lantai dulu kalau dia jatuh dari 100 meter? Siapa nak jawab? Okey, bagus. Terima kasih ya Ian. Pada 100 meter. Okey. Biasanya kita akan cakap bola. Itu betul kalau ikutlah sekarang yang ada udara. Bayangkan sekarang di vacuum. Cikgu, vacuum bukan sama ke? Vacuum tak? Vacuum itu tak ada udara. Jadi cikgu nak kamu tengok ya. Free fall in vacuum between feather. Ini orang dah buat tau. And ball. Tengok ni. Ini best. Cikgu nak kamu semua tengok pada
screen sekarang Kalau sempat, ini yang cikgu nak share. Cikgu tak sempat nak letak dalam Google Classroom. Okey? Cikgu faham semua memang menghadapi masalah. Jadi kalau kamu tengok pada screen kamu sekarang, cikgu pun tak nak buang masa. Ini free form. Eccentric construction. Okey? Jadi di dalam sini So in nanti this dia case, akan the pastikan feathers fell- vacuum, ditarik keluar semua udara. Jadi kita tengok magic sekarang Okey? Jadi dalam keadaan yang tak ada udara, okey, dua-dua objek iaitu bulu ayam dan tenis dilepaskan pada masa yang sama. Dilepaskan tau. Kita tengok dalam 1 minit je pun. They weren't. Okey, yang penting kamu akan nampak sekali lagi, yang penting aku nak bagi tahu ini nak baru panggil free fall yang betul lah. Maksudnya jatuh dia itu tidak dipengaruhi oleh rintangan lah. Okey? Kalau Kishore sekali lagi, Ian, Adura, kamu tengok balik video itu, dia akan share dalam Google Classroom lah. Nanti kamu tengok balik lah. Penting kamu buka dan tengok. Bilik yang vacuum itu, yes, Elisa semua sini. Elisa, semua okay, mama. Elisa Tan, Hama. Elisa Tan, are you okay? Okay, Mio. Ancok berhenti. Sini. So, ni 注意到 kalau kamu tengok nanti video semula, ini dah kita nak pakai jatuh bebas lah. Okey, kalau di tempat vacuum ini, mereka akan sampai pada masa yang sama ke lantai. Tempat yang kamu tengok dalam YouTube itu ada tempat di mana udara dia akan disedut tempat vacuum yang paling besar di bumi lah setakat sekarang. Maksudnya ketika dia buat eksperimen itu, udara di ruang itu telah dikeluarkan. 它里面的空气已经被吸出来了。就是为了做这个实验，要证明给大家看。Okey? Jadi kalau anda tengok sambung kita pun tengok Ini penejuk udara lain cerita dia memang lain cerita. Okey? Yang penting kalau kamu tengok dalam muka surat 200 berapa ini? 241 ini jatuh bebas. Sebenarnya hanya berlaku dalam vacuum. Okey, bulatkan keadaan vacuum tu. Cikgu dah gariskan di situ. Hanya berlaku dalam vacuum. Bulu ayam dan bola tenis boleh jatuh dari ketinggian yang sama mendarat pada masa yang sama. Okey? Jadi balik kepada kita punya muka surat yang ke-242 ini. Okey? Mari kita kaji keadaan jatuh bebas ini dengan lebih terperinci melalui graf gerakan linear. Okey, graf gerakan linear. Okey, jadi kalau anda tengok di sini, maka kamu pun tahu bahawa memang disebabkan graviti, dua-dua objek itu turun, okey, dengan had laju bertambah. Kenapa had laju bertambah? Tulis di situ 242, tulis di situ percutan graviti. 因为地心引力它加速，地心引力它加速，had laju bertambah. Jadi objek pegun itu dibiarkan turun dengan had laju bertambah. Dan di vacuum, disebabkan vacuum jadi kalau sini adalah bulu ayam. Ini adalah bola. Dan kamu pun tahu bahawa dua-dua akan jatuh sampai pada lantai masa yang sama. Sebab tiada udara yang berfungsi sebagai rintangan dan juga memberikan halangan. Jadi dia akan turun sama je. Itu yang kita panggil free fall, jatuh bebas. Okey? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Ya, Kishore. Apa soalan dia, Kishore? Kishore? Ada masalah, Kishore? Okey? Banyak eksperimen Okey? Termasuk juga kalau anda tengok pada skrin Jeku sekarang, Jeku nak tunjukkan sekali lagi. Satu lagi di mana dia gunakan magnet dan juga gunakan bulu ayam Jeku tahu semua dah penat tahu, tapi Jeku betul berharap anda boleh belajar Kalau anda tengok di sini,
Bayangkan logiknya kamu akan cakap sekali lagi bola magnet itu yang jatuh kan. Jadi dia cuba buat di A little dalam bit messy is that in air, dia dalam satu bekas vacuum yang kecil lah. Jadi dia nak buat eksperimen itu, dia tengok siapa yang jatuh dulu. Okay? we'll do in air test. So this is dropping a feather in air. Ini udara, ada udara. Jadi kita nampak magnet ataupun logam lah. Dia bukan magnet, logam jatuh dulu baru sampai bulu. Jadi apabila dia keluarkan Okay, we're udara under dia, full vacuum now, so let's do our test under vacuum and see if it looks any different. dia letak slow mo supaya nak perangkapkan mereka jatuh pada masa yang sama. Nampak? Okay. Okay, I want to do it in normal speed so you can appreciate how fast the feather actually falls. So here's feather in a vacuum, normal speed. 3, 2, 1. Okay. Sebab ada udara. Kalau ada udara, bulu ayam itu akan dihalang oleh rintangan udara tau. 明白吗？会被那个空气里面的那个分子是阻挡着，让它下的时候变慢一些。Tetapi kalau dalam keadaan vacuum 真空的话，没有空气吗？真空的话，它就跟着那个手一样的速度跌下来，不是一样的速度，一样的加速跌下来的意思。Okay, kamu akan nampak dia akan jatuh pada masa yang sama. Speed. 3, 2, 1. Jatuh sampai pada tempat pada masa yang sama. Looks like it Sebab almost. bulu itu dia tidak ditahan oleh udara, tiada rintangan udara. Nampak ke tak? Jadi ini yang kita nak sebut free fall. Weird. Sekali lagi, last ya. Dia tengok ya. Kalau dalam vacuum, dua-dua akan jatuh sentuh pada dasar pada masa yang sama. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak? Hari ini Cikgu pun tak nak membebankan kamu. Cikgu hanya sebut 3 benda je penting. Yang pertama, jangka masa detik. Eksperimen jangka masa detik lah. Iso, 我们用那一个 macam mana dia pegang lah. Dia kat atas tu, dia cuba, tengok ya. Pegang dia cuba guna magnet kat atas, tarikkan yang logam itu dulu. Jadi logam itu akan lekat pada bulu itu, jadi dua-dua pun akan berada kat atas, faham tak? Jadi lepaskan. Jadi cikgu pun tak nak buang masa untuk yang ini. Hari ini kamu sentuh 3 benda je, tak banyak. Pertama, jangka masa detik eksperimen yang kamu boleh buat uji pecutan dalam makmal. Cikgu ulang, kamu sentuh jangka masa detik yang pertama. Ini so, 我们能在实验室里面做出实验证明说加速、减速, pecutan dan juga nya pecut itu betul-betul berlaku dalam makmal. Kita gunakan jangka masa detik dan kita akan sangkupkan pita detik dengan benda yang kita nak uji itu biar dia bergerak. Nanti kita tengoklah. Sebab jangka masa detik itu dia dalam akan menghasilkan banyak titik. Bayangkan 1 saat itu dia boleh letak dalam 50 titik. Nak kata detik kamu tak faham kan? Cikgu guna titik boleh faham. Tetapi titik dan detik ada beza. Okey? Titik setin. Kalau ikut dalam kita punya translate titik, okey? Titik bukan kuantin lah. Kita nak kata itu ada yang setiap hitam itu titik, ya betul. Tapi detik lain. Okey? Detik dia maksud lain. Kalau ikut dalam translate kat sini dia maksudnya yang kedua. Tapi bagi cikgu detik itu ada apabila titik lepas pergi yang kedua. Lepas yang pertama, dia pergi yang kedua titik itu. 这是第一个点吗？从第一点去到第二个点的话itu panggil detik. Pertama titik pergi yang ke titik yang kedua kita panggil 1 detik. Okey, boleh nak kata jarak itu salah tu. Jarak是长度，我现在不是讲长度，结果nak bagi tahu konsep. Titik, 第一个点, apabila mula dari 1 titik, pergi ke 2 titik itu, kita panggil 1 detik. Jadi yang pertama sekali lagi, jangka masa detik. 2, kamu belajar pecutan. Pecutan itu benar. 加速是真的.
Kalau kamu tak boleh faham pecutan, sekali lagi ikut ayah naik kereta ke tempat Pak Mak Sangsa, ikut makan ayah pun boleh. Tengok dia punya speed meter tu. Mesti naiknya. Tak mungkin kereta kamu dari kosong pergi ke 40, kekal 40. 不可能保持40度的. Khususnya di highway. Okey, pecutan itu betul. Dan ketiga, kita belajar jatuh bebas. Kerja kamu lepas ni adalah buat dan lengkapkan Google Classroom. Cikgu memang akan tanda dah ni Google Classroom. Cikgu minta tolong supaya semua orang lengkapkan. Cikgu akan bagi YouTube video yang tadi semua, termasuk yang jangka masa detik minggu lepas cikgu tak sempat bagi ya. Cikgu lupa sebenarnya. Cikgu akan bagi depan ni. Okey, siapa ada soalan? Kalau tak ada soalan, cikgu nak minta supaya semua buka kamera. Serius, hari ni cikgu rasa macam bercakap sendiri je. You kayaknya biasa tak bagi respon dah kan? Evelyn pun hari ni okey ke tak Evelyn? Yang lain sila buka kamera. Thank you Ian Abdullah, terima kasih. Kishore pun terima kasih ya. Oh Zhenshuan, lain kali cikgu tanya Zhenshuan lah. Sini Zhenshuan, Puisa. Jaling asyik putus net, cikgu faham. Yang lain sila buka internet sekarang. Kalau boleh, bukan internet, buka kamera. Cikgu nak ambil gambar sekarang ya. Supaya buktikan kamu ada kelas. Chenyi, buka kamera. Syaza, Ifah, Enso. Walau, ya Abdullah terkejut saya tu. Yang lain, sila buka ya Kek Long. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey? Terima kasih semua ya. Terima kasih sangat-sangat. Kerja kamu lengkapkan Google Classroom ya. Itu jadi. Jumpa lagi besok. Cikgu akan cakap lebih panjang besok ya. Bagi cikgu 1 jam setengah besok ya. Itu je hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Evelyn. Cikgu, Ya, Kishore kenapa? saya punya laporan tu boleh ke? Yang saya hantar tu. Kamu hantar ke mana? WhatsApp? Nanti cikgu tengok. Cikgu memang WhatsApp sekarang dah penuh. Dia memang Oh. nanti cikgu tarik ya. Cikgu akan tengok Kishore. Tak, Bye. saya dah buat yang kacang biji benih tu. Oh bagus ah. Biji benih dah buat. Oh. Dah buat. Nanti cikgu tengok lah. Nanti cikgu. Okey. Okay. Thank you. Cikgu. Terima kasih. Sama. Terima kasih Kishore. Kishore. Kenyao, Evelyn, Jaling, Song.